Hello guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada hari ini. So hari ini aku nak share pula satu lagi resipi, iaitu daging masak kari hijau, green curry daging yang ikut versi aku lah, bukan versi autentik Thai punya. Ok, sekarang aku tunjukkan bahan-bahannya. First yang aku guna ialah daging ni. Aku guna dalam lebih kurang setengah kilo dan 500-600 gram macam tu. Memandangkan aku tak guna daging batang pinang ke daging bahagian yang senang nak empuk tu, so aku kena rebus dulu. So aku akan rebus daging ni sampai dia empuk. Kalau korang guna part yang cepat empuk tu, so tak payah rebus dulu lah, just straight away boleh guna kan. So apa-apa kita rebus ni dulu, nanti aku tunjukkan bahan lain ni pula. Okay, kita rebus dulu daging ni sampai dia empuk. Ok, seterusnya aku nak tunjukkan kat korang bahan-bahan yang akan aku kisar. Dekat sini aku guna basil. Kalau korang ada daun selasih biasa tu ataupun Thai basil lagi bagus. Lepas tu aku guna kat sini beberapa batang daun ketumbar. Sebab daun ketumbar ni dia punya bahagian akar, bahagian batang ni aroma dia kuat kan. Flavor dia lagi kuat. So aku guna yang ni lah, beberapa batang ni. Dia sampai this part je. Lepas tu daun limau perut 2 keping. Cili padi hijau ni dalam 10-12 batang lah. Kalau korang tak tahan pedas, maybe boleh kurangkan. Lepas tu 2 batang serai. Aku tambah kat sini 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, and then lengkuas dalam 1 cm macam itu, sama juga dengan halia lah, dan 1 cm. So bahan-bahan ni nanti akan aku kisar. Alright, tu bahan-bahan untuk dikisar. Lepas tu yang ini adalah daun-daun yang akan diletak kemudian. Kat sini aku guna 1 paket terung pipit, sedikit daun selasih atau basil, kemudian daun pudina aku guna sedikit je. Lepas tu dekat sini aku guna 1 sudu teh serbuk belacan, ataupun korang boleh guna macam 1 inci belacan biasa tu. Lepas tu 1 sudu teh serbuk lada hitam. Kat sini aku guna serbuk jintan putih, jintan manis dengan ketumbar, semuanya dalam setengah sudu teh. Dan penipuan dalam masakan seperti biasalah, stok yang aku guna stok daging, dan 2 keping asam gelogo untuk menambahkan, untuk balancekan rasa dia kan, masam-masam sikit. Ataupun korang boleh guna 1 sudu besar asam jawa, paste asam jawa tu campur sikit dengan air. So inilah bahan-bahan tambahan. Dan tak lupa juga, aku tak guna garam, aku guna namplak ataupun sos ikan. Dan tak lupa 1 kotak kecil santan segera. Ok, bahan-bahan tadi, herba-herba tadi, daun selasih, batang ketumbar, semua tu serai, masuk dalam blender dan kita campurkan dengan santan terus. Kita tambah sedikit air, lebih kurang dalam setengah cawan. Lepas tu kita blend. So itu dia herba-herba tadi yang kita dah blend dengan santan. Ok, bila daging ni dah empuk dan air rebusan tadi tu dah surut macam ni, so aku masukkan je lah santan tadi tu yang dah di blend dengan herba-herba. Kalau autentik Thai recipe green curry tu, diorang akan masak santan tu dulu. Dia akan masak sampai santan tu pekat, lepas tu dia baru masuk paste green curry tu. Tapi yang ni aku just buat macam version aku. Aku just lebu je semua macam ni. So kita dah masukkan santan ni, dan kita masaklah sampai dia pekat, kuah dia pekat. Right. So bila santan ni dah mendidih macam ni, aku masukkan bahan-bahan ni tadi. Serbuk ketumbar, jintan putih, jintan manis, lada hitam, serbuk belacan, asam keping dengan perisa daging. Masukkan semua sekali.
Kita biarkan dia mendidih lagi dan biarkan dia pekat sikit. Susu sikit. Bismillah. Okay, sedap. Tiba kan. Tak, serius sedap. Aku tak letak lagi nampla tu, tapi dia dah rasa macam cukup dah. And then berasa dia punya daging tu sebab aku guna air sebab aku guna stok daging tu kan, aku tak buang. Air rebusan daging tu aku guna untuk dia punya kuah ni. So memang berasalah daging dia sedap. Nanti kita letakkan nampla je sikit. Tak payah banyak-banyak sebab dia dah cukup dah ni. Okay, now aku masukkan sedikit nampla. Okay, cukup. Tak payah banyak sebab dah berasa dah dia punya rasa dia. Garam tak payah letak dah. Kalau korang nak gunakan ayam pun boleh juga, tapi kalau guna ayam tu tak payah rebus dulu lah. Maksudnya kau masak dulu dia punya santan tu sampai dah mendidih, and then masukkan ayam kan. Sebab daging ni aku guna daging yang bukan yang mudah empuk, so aku kena rebus dulu. Alright. Kemudian kita masukkan terung pipit ni. Daun selasih dengan daun pudina tu tak payah masukkan dulu sebab nanti dia hitam kan, dia layu. Kita masukkan terung pipit ni dulu. Kalau korang ada apa ni, tomato hijau tu pun okey juga nak letak. Terung biasa pun boleh juga, tapi aku rasa terung pipit lagi best kot. Konsep dia semua hijau-hijau kan, tak ada warna-warna lain. Okay, kita biarkan kejap sampai terung ni dia dah masak. Sedap weh. Serius sedap kuah dia. Makan nasi panas-panas sama belacan ikan kering, wallah. Okay, kita biarkan kejap. Lepas tu nanti kita masukkan, last kali baru kita masukkan daun selasih dengan daun pudina. Alright. Okay, now kita masukkan daun selasih ni dan daun pudina. Oh, dia menaikkan lagi aroma masakan ni. Daun basil, daun selasih tu. Okay, so basically ni lah dah siap green curry beef ataupun daging masak kari hijau versi omak. Sudah siap, boleh dimakan dan dihidangkan dengan nasi panas dan sambal belacan. Okay. Okay, ni dia guys, resepi kari beef atau daging masak kari hijau versi aku, yang aku letak dengan terung pipit, daun selasih dengan daun pudina ni. Okay, thanks for watching. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe dan like dan share the video, dan take care. See you again next time. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba.